Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian. 弟兄姐妹，主内平安，主日快乐。 Bersyukur hari ini kita masih dapat beribadah bersama. 感谢主，我们有敬拜主的机会。 Walaupun tetap ibadahnya adalah di tempat Bapak Ibu masing-masing. 虽然我们在家里面敬拜， Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau memberkati kita, khususnya memberkati dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar ini. 相信主今天要赐福大家，特别是通过上帝的道。 Mari bersama kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami masih dapat berdoa bersama. 主啊，感谢你今天早上赐给我们机会，能够来敬拜，来听你的话语。 Kami masih dapat beribadah, berkumpul bersama. 我们能够团契，我们能够敬拜你， Kami masih dapat memuji Tuhan. 我们能够赞美你。 Dan saat ini kami akan merenungkan firman 这 Tuhan. 个时候，我们有思想你的话语， Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. 圣灵照亮我们的 Supaya 思 kami 想 dapat 心， memahami firman Tuhan. 直到我们能够明白你的 Dan 道， lebih itu supaya kami dapat melakukannya. 我们能够行道。 Berfirmanlah ya Tuhan. 主啊，求你对我们说 Di 话。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们就祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di bulan kemarin, bahwa selama 2,5 bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus. 弟兄姐妹，我上次告诉你们的，就是我们这2个半月来，我们研讨以弗所书。 Dan hari ini kita akan sampai kepada pembacaan dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. 今天我们研讨到以弗所书5章1到21节。 Nah baiklah kita membacanya, kita akan fokus hari ini pada ayat pertama dan ayat yang kedua. 今天我们要关注是5章1到2节。 Saya akan bacakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 所以你们要效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们死了自己，当作馨香的供物和祭物献给神。 Amin. 阿门。 Fokus kita hari ini adalah pada ayat pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 今天我们关注的第1节，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。 Saudara, pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak orang menjadi sulit, sedih, stres, frustrasi. 这次的新冠病毒大流行呢，也让我们面临困境，有的情况悲伤，我们会沮丧，我们会忧虑等等。 Tapi selain menimbulkan kesulitan, 除了出现困难以外， rupanya COVID-19 ini telah membuat juga banyak orang yang menjadi lebih kreatif. 这个病情呢，这个疫情呢，也是让我们有的人有创意。 Ada orang yang karena pekerjaannya, perusahaannya bangkrut, akhirnya mulai usaha jual makanan, berhasil. 有的人呢，因做生意他倒闭了，工作被搁置了，可能被辞职了，因此他就开始做一些其他的生意。 Ada yang bikin kerajinan tangan, berhasil. 他们有做手工业品了，他们成功了。 Saudara, mari kita bayangkan kalau seandainya Anda menjadi orang yang kreatif itu. 如果想象我们是有创意的人， Mungkin di bulan-bulan awal, di bulan Maret kemarin Anda mulai mikir-mikir, aduh ini pekerjaan lagi susah, enaknya jualan apa ya? 可能3月份的时候，你想现在工作很难，到底我要做什么生意呢？ Lalu saudara mulai pikir-pikir, enaknya jual mie. 可能想卖面可以说是好生意， Jual mie online. 就是在线我们卖这个面， Tapi saudara ingin buat mie yang khas. 你要做很特殊的面， Buatan saudara sendiri. 就是你自己调配的， Resepnya yang istimewa. 由这个好的这个方案所做的。 Saudara, mie itu yang enak itu rasanya itu adalah kalau digigit itu mie-nya melawan. Saudara. 好吃的面呢，当我们咬的时候有弹性， Ya. Tidak terlalu alot, 不太过硬， tapi tidak terlalu lembek. 也不太过软。 Saudara jadi ingat, ada mie di Mangga Besar yang seperti itu. 我记得在芒干巴萨所卖的那 Saudara 种面， kepingin bikin itu. 我想做 Saudara 这种 cari 面， resepnya. 我
找他的方 Akhirnya 案 dapat resep yang ternyata lebih enak teksturnya daripada yang di sana. 啊，找到了一个做的方法呢，比芒嘎布萨面更好吃的 Lalu saudara mulai lihat, waduh lauknya, dagingnya, kecapnya, kayaknya enak yang di Meruya sana. 啊。你想呢，在马路亚那个卖面的， Saudara, 它的酱油、它的肉好吃 saudara mulai cari gimana resep yang enak. Saudara mendapatkan resepnya dan jauh lebih enak daripada mie langganan saya. 啊，那还找呢哪一些面更好吃？但是你发现到一种方法做的会更好吃， Apalagi ya, 还有什么呢？ mie itu yang enak itu katanya kuahnya. 啊，面如果好吃也是关乎它的汤。 Dari seluruh mie yang ada di Jakarta katanya kuah yang paling enak itu adalah mie yang ada di Tanjung Duren sana, saudara. Katanya. 啊，听说机场最好吃的也城的卖面的是在丹中路那一带， Pak Petrus pernah makan di sana? pernah. Oh, kayaknya tahu juga tempatnya. Pak Petrus pernah ajak saya itu makan satu mie yang terkenal di Jakarta. 啊，我曾经邀这个许牧师去 Ya, 吃 nggak usah disebut 面， mereknya apa. Enak sekali. 很好吃。 Saudara akhirnya menemukan resep untuk bikin kaldu yang paling enak. 啊，我就发现到呢一种调料呢是最好吃的。 Lalu saudara menemukan resep untuk bikin pangsit yang lebih enak daripada pangsit yang terkenal itu. 啊，我们也是发现到有一种这个调配这个做这个饺子变 Semuanya 得 resep 变得更好 asli 吃。 temuan saudara. 所以我们所发现到的是多么 Lalu 有意义。 mulai saudara coba jual. 你开始去卖 Wah, 面， hasilnya laris. 啊，生意很好。 Orang bilang ini tidak ada duanya di Jakarta. 然后说就不是我们的面，其他的没有调味像这样 Maka 的， saudara mulai pasang merek. 你就开始用那个飘头 Mereknya kasih nama saudara. Katakan saudara mungkin namanya Asli, begitu ya. 啊，比如说我们用那个飘头就是正装的面 Miko Asli. 啊，正装哥哥的面， Supaya nggak bisa ditiru, 直到没有人能够 saudara 假冒 logonya saudara kasih wajah saudara. 啊，这个标志呢是用我们的照片 Begitu PSBB mulai dibuka. 啊，这个大流行结束以后 Mulai laris saudara. 啊，就开始很好销了， Mulai terkenal. 开始出名了 Nah di tengah viral atau terkenalnya mie saudara lalu keponakan Anda datang. 啊，因为我们的面这样好生意呢，我们的挚儿就来了 Lalu keponakan Anda berkata begini, 啊，我们的我的挚儿就这样说， Om, 叔叔啊， restoran mie-mu laris sekali. 你的面店很好生意， Saya lagi nggak punya kerjaan. 我没有工作， Saya mau bikin warung mie juga deh di daerah Mangga Besar. 我在芒嘎巴萨开一个面店， Boleh nggak saya pinjam merekmu? 我可以用你的招牌吗？ Kira-kira saudara izinkan nggak? 你会同意吗？ Apalagi saudara mulai tahu. 尤其是你知道 Keponakan mulai ingat bahwa keponakan Anda ini orangnya males. 你的挚儿是很懒惰的人， Nggak bisa masak. 他不能够烹饪， Sudah gitu orangnya jorok lagi. 他又不卫生， Aduh nanti pakai merek saudara. 要用我们的飘头， Tapi rasanya kagak enak. 那他煮的不好， Kira-kira saudara kasih izin nggak? 你要给他， Kalau dia mau pinjam Kayong merek jauh saudara lalu bikin warung mie di daerah Mangga Besar. 他要在芒嘎巴萨开个面店 Wah. Apalagi Mangga Besar banyak warung mie yang terkenal, bukan? 啊，在那里有很多卖好吃面的 Ini bukan masalah persaingan, saudara nanti kehilangan uang pendapatan. 啊，这个不是说竞争失去了收入， Tapi nama saudara bisa malu, saudara. 但是我们的这个品牌，我们的招牌会受到损害。 Saya yakin saudara tidak akan kasih izin kepada keponakan Anda. 我相信你不会把它招牌给这个挚儿去用， Kalaupun saudara mau bantu, 因为你帮助他， saudara paling bantu nih uang 1 juta kamu bisnis jualan minuman aja deh. 就给他钱，你去做生意吧。 Saudara, Anda pasti tidak mau membiarkan nama baik saudara rusak. 当然，我们不要我们的好名誉受到损坏。 Saudara, ketika firman Tuhan berbicara tentang jadilah penurut-penurut Allah. 当上帝的道告诉我们要成为上帝的效法者的时候， Kata penurut-penurut ini di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani menggunakan kata mimetes. 这个效法呢，它原文是 mimetes， Yang artinya adalah an imitator atau peniru, 它的意思就是效法子， pencontoh. 仿效子。 Saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya menjadi peniru-peniru Allah. 主要我们呢成为上帝的效法子。 Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, kita ini disebut dengan anak-anak Allah. 在圣经告诉我们是上帝的儿女。 Saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan dalam ayat ini, tentang ayat ini. 关于这一届你怎么去想呢？ Tapi saudara sekalian, ketika saya membayangkan ayat ini,
当我想象这一切的 Saya 时候， bayangkan Tuhan itu atau Allah itu ya terlalu berani. 我想这个上帝太过敢了， Allah terlalu berani mempercayakan nama baiknya dan citranya sebagai Allah untuk dipakai oleh kita orang-orang yang berdosa ini. 啊，上帝太敢了，他把他的这个形象，把他的这个给我们这些罪人去效法，太敢了。 Bagaimana kalau saya menyandang status sebagai anak-anak Allah, 如果我身为上帝的儿女， lalu saya meniru Allah 我效法上帝， dan ternyata saya gagal, 然后我不能够效法，我失败了， bukankah nama Allah yang dirusak? 不是上帝的名誉受到损害吗？ Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita belajar apa itu artinya menjadi penurut-penurut Allah. 啊，通过研讨我们一副说，我们学习什么叫做上帝的效法制。 Mengapa dipilih kata peniru atau penurut atau pencontoh? 啊，为什么用了这个效法或者是遵从这个词呢？ Saudara, mari perhatikan ayat yang tadi kita baca. 来，我们注意刚才读的那一节经文。 Ketika dikatakan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, 所以你们要该效法神。 Allah menempatkan diri menjadi model untuk ditiru. 上帝把自己置于人家去效法他的一个位置。 Ayat ini menekankan bahwa Allah yang maha kuasa dan maha tinggi bukan hanya sang pencipta untuk disembah, tapi dia juga adalah Allah yang menjadi model untuk kita menirunya. 啊，上帝呢，他成为造物主呢，不是成为我们这个，不单成为我们敬拜对象，也成为我们效法的榜样。 Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah manusia meniru atau mencontoh Allah? 提问是：人有可能效法遵从上帝吗？ Setelah kalau kita ingat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, 如果我们记得创世纪1章26到27节的话， firman Tuhan mengisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia. 啊，上帝到怎么描述上帝怎么样创造人？ Dan ketika berbicara tentang Allah menciptakan manusia, 当谈到上帝创造人的时候， manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 上帝照着他的形象样式造人。 Jadi sejak awal desain penciptaan, 当上帝计划这个创造的时候， memang manusia diciptakan untuk memiliki likeness, keserupaan dengan Allah. 啊，人被造是有相似，这跟上帝的形象，这跟这个上帝的样式。 Dan yang menarik adalah ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. 啊，所以我们是当人掉在最终以后， Lalu kemudian diselamatkan di dalam Kristus Yesus. 啊，在基督里面我们得蒙救赎， Maka yang terjadi adalah bahwa manusia itu dipulihkan di dalam Tuhan. 就在主里面呢，我们得蒙复原。 Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan. 在哥罗西书，告诉 Kolose 我们， 3 ayat 9 dan 10, bagian akhir dari ayat 9 berkata, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. 哥罗西书3章9、4节，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上新人。这新人在智上渐渐更新，正如照他的主的形象。 Ketika firman Tuhan menjelaskan tentang orang yang berdosa, 当上帝到解释关于人这个罪人的时候， orang berdosa harusnya dimurkai dan mengalami penghukuman. 罪人应该是遭受上帝的愤怒，被刑罚。 Tapi Tuhan Yesus Asal menebus orang yang berdosa, 但是主耶稣救赎罪人， dibebaskan dari dosa. 把我们从罪中释放出来， Bukan hanya dibebaskan dari dosa, 不但从罪中释放出来， disediakan hidup kekal di surga. 他为我们预备这个永生， Bukan hanya berhenti di situ. 不但停在这个地步， Manusia yang berdosa 罪人 dipulihkan. 被复原， Dipulihkan menjadi seperti apa? 被复原成什么样子呢？ Dipulihkan gambar Allah di dalam dirinya untuk terus-menerus kembali menjadi serupa dengan Allah. 这个被复原是在复原成上帝的形象，在越来越像是我们的主。 Jadi image of God atau gambar Allah di dalam diri kita 但是我 dipulihkan. 在我们里面的上帝形象被恢复过来。 Jadi kalau begitu pertanyaannya, 如果提问是这 kalau 样 Anda 的话， bertanya mungkinkah manusia dapat menjadi
peniru atau pencontoh Allah? 是否人能够成为上帝的效法子，成为上帝的遵从 Jawabannya 者呢 adalah？dapat. Dapat. 能够， Manusia dapat menempatkan Allah menjadi model untuk kehidupannya, bahkan itulah seharusnya yang terjadi dalam manusia yang dibaharui di dalam Kristus. 一个更新的人、新造的人呢，应该成为效法上帝的人，有上帝的形象。 So, itulah poin pertama kita. 这个是我们所 Ayat 讨 ini 论的 ingin 第一点。 mengatakan, jadikan Allah sebagai model dan teladan sejati bagi hidupmu. 所以你该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。 Saudara, kadang-kadang orang Kristen mengatakan begini, 有时候基督徒这样子说： aduh Pak Petrus, saya ingin menjadi orang yang biasa saja. 是不是我要成为一个平平常常的人？ Saya kan masih manusia. 从平平常常的人， Saya bukan pendeta. 我不是牧师， Apalagi jadi malaikat. Apalagi malaikat, saya bukan malaikat. 我又不是天使。 Apalagi saudara sekalian 弟兄姐妹， menjadikan Allah sebagai model teladan untuk kita bertumbuh menjadi seperti Allah. 我们要把这个上帝当作是我们的榜样，是我们在他里面成长。 Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? 方法如何呢？ Tapi Tuhan mengatakan, 主教导我们， engkau dipulihkan dalam Kristus. 我们在主里面得蒙 Gambar 复原， Allah dalam dirimu. 在我们里面有上帝的 Dibaharui 形象， dari hari ke hari. 我们被更新一天又一天， Jadikan Allah sebagai model atau teladan sejati dalam 让 hidupmu. 让上帝能够成为我们的榜样，成为我们的楷模。 Saudara, kesalahan kebanyakan orang Kristen 许多人基督徒有犯这样的错误， adalah menempatkan tokoh-tokoh yang adalah manusia menjadi idola dia. 那他们把这个他们所崇拜的这个人当作是偶像， Tapi tidak pernah menempatkan Allah sebagai contoh teladan sejati untuk pertumbuhan hidupnya. 但是这位他们能够成长呢，他们没有把这个上帝当作是他们的榜样，他们的楷 Kalau 模。 saudara menulis biodata atau CV, kurikulum vitae, saudara menulis biasanya kalau melamar, nama Petrus misalnya, 比如说你写你的履历姓名 Petrus， tempat tanggal lahir sekian, 出生地方跟时 latar 间 belakang pendidikan 教育背 ditulis. 景， Lalu biasanya di akhir kadang-kadang ditulis tokoh idola 最后是我们所崇拜的偶像， atau teladan. 或者我们把它当作是榜样。 Biasanya kita tulis nama orang, 一般上我们填写人的 nama 名字， tokoh. 人物的名字。 Saudara mungkin berkata, tapi kan tokohnya orang Kristen, Pak. 但是我所崇拜的这个人物是基督徒啊， Sekalian, kenapa Anda jadikan manusia sebagai model teladan? 你为什么把人当作是你的所崇拜的偶像呢？ Ketika idola saudara, 当你这个偶像呢， lalu kemudian suatu hari jatuh, 有一天他跌倒了， Anda juga down. 你也是跟着跌倒， Manusia nggak ada yang sempurna. 因为人是不完 Tapi 美的。 ketika engkau menempatkan Allah 为什么 sebagai model karakter yang seharusnya engkau miliki, 为什么你不把这个上帝他美好的属性当做你效法的榜 engkau 样呢？ bertumbuh. 你能够成长， Gambar Allah dalam dirimu diperbaharui dari hari ke hari. 你在你身上的基督的形象一天一天的被更新 Allah yang jadi teladan tidak pernah gagal. 因为我们要效法我们的上帝。 Ada orang-orang Kristen yang kecewa dengan sesamanya, 有的人对基督徒对某个人他失望了， kecewa dengan pemimpin gereja, 对这个教会领袖他失望了， lalu kemudian mengundurkan diri, 过后呢他就退出 keluar dari gereja. 教会。 Padahal tadinya mengidolakan pemimpin gerejanya. 其实他之前是崇拜一个教 Saya 会 ingin 领袖。 ingatkan saudara sekalian, 弟兄姐妹们， tempatkan Allah sebagai teladan sejati untuk pertumbuhan hidup dan imanmu. 我们要以上帝为我们的这个榜样呢，让我们能够在信心中成长。 Maka imanmu tidak akan pernah goyah. 因为你的信心要得蒙坚固。 Yang kedua, 第二点， apa arti menjadi penurut-penurut Allah? 什么叫做我们成为上帝的效法子呢？ Apa yang ditiru dari Allah? 我们向上帝学习什么榜样呢？ Saudara perhatikan Efesus 5 ayat yang pertama.
我们再来读以弗所5章第1节。 Di dalam frase kedua dikatakan begini, di bagian setengah terakhirnya dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. 1节下半节呢，就是和蒙慈爱的儿女一样。 Ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi penurut-penurut Allah, 当上帝到命令我们成为上帝的效法子的时候， untuk meniru Allah 效法上帝， di dalam konteks bahwa kita dalam posisi sebagai anak-anak Allah. 就是在我们身为上帝儿女的这个地位之上。 Kalau di dalam bahasa Inggrisnya terjemahan ESV dikatakan therefore be imitators of God as beloved children. 我们效法上帝呢，是因为我们是他慈爱的儿女。 Ayat ini ingin menekankan bahwa menirunya itu adalah di dalam posisi kita ini sebagai orang-orang percaya adalah sebagai anak-anak Allah dan Allah sebagai Bapa kita. 这里所指的我们效法上帝，我们是以上帝儿女的身份效法他到上帝是我们的天父。 Jadi kalau gitu ayat ini ingin menekankan apa? 这节着重提到什么呢？ Yang ditiru, yang dicontoh adalah karakter Allahnya. 效法的是上帝的属性， Bukan bertindak sebagai Allah. 不是像上帝那样采取行动， Bukan mengambil peran sebagai Allah. 不是扮演上帝的角色。 Panggilan orang Kristen adalah meniru teladan karakter Allah, bukan bertindak sebagai Allah. 我们对基督徒的呼召呢，那是我们效法上帝的属性呢，而不是效法他所采取的行动。 Saudara, banyak orang yang ingin bertindak sebagai Allah. 有许多人，他们要像上帝这样采取行动。 Dosa pertama di Taman Eden adalah ketika manusia ingin bertindak atau menempati posisi sebagai Allah. 在伊甸园人的罪就是因做他要好像上帝一样。 Manusia ketika diciptakan oleh Allah, 当上帝创造人的时候， itu memiliki moral likeness, 就好 keserupaan moral dengan moralitas Allah. 就跟上帝的这个属性品格是相似的。 Atau lebih tepatnya adalah moral conformity, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan moralitas Allah. 更恰当的说是，我们能够适应这个上帝的属性或者品格。 Segala benar salah adalah nurut apa yang kata Tuhan benar, dia bilang benar, apa yang Tuhan bilang salah, dia bilang salah. Itulah yang disebut dengan moral conformity. 这个所谓上帝的品德，就是这个对这个是非观呢，就是照做上帝的是非观。 Tapi di Taman Eden, 但是在伊甸园里面， manusia kemudian digoda oleh iblis. 人被魔鬼所引诱， Dan mereka ingin menjadi mengambil peran sebagai Allah 他们要扮演上帝所扮演的角色 di。dalam menentukan benar salah untuk 他们 dirinya sendiri. 决定是非的时候， Yang penting gua benar. 最后他们犯罪。 Saya yang paling benar. 我是最正确的。 Dan hari ini manusia hari ini juga sama. 我们今天的人也是一样， Suka menempatkan diri sebagai Allah. 我们时常自以上， Menganggap diri yang paling benar. 我们自以为意， Menganggap diri yang paling kuasa. 认为自己是最有权柄的， Saudara, itu dosa. 这个是罪。 Itu playing God, berpura-pura menjadi seperti Allah. Justru Atau bertindak sebagai Allah. 我们是假装成为上帝，要行上帝所行的。 Saudara, menjadi penurut-penurut Allah atau peniru-peniru Allah itu adalah meniru karakter Allah. 我们成为上帝的效法子、尊从子，就是要效法上帝的属性。 Saya suka apa yang ditulis oleh John MacArthur. John MacArthur 怎么样写到呢？ John MacArthur menuliskan seperti ini. 他怎样写到？ Mimetes dalam bahasa Yunani yaitu peniru adalah istilah yang digunakan untuk meniru seseorang yang meniru karakteristik spesifik orang lain. Sebagai peniru Tuhan, umat Kristen harus meniru karakteristik Tuhan. Dan terutama adalah kasih. Seluruh kehidupan Kristen adalah reproduksi kesalehan seperti yang terlihat di dalam pribadi Kristus. 明白，就是意思说是某一个人呢，他就要去仿效某个人的这个品格，而这个基督徒呢，也是要效法主的这个属性，主要是主的爱，让基督徒的这个一切的生活层面呢，能够表现出上帝的这个虔诚。 Yang ditiru adalah karakter Allah. 我们所效法的是上帝的属性， Bukan tindakan Allah. 不是上帝所采取的行动。
tindakan Allah itu melekat pada posisinya sebagai Allah dan otoritasnya sebagai Allah. 上帝的这个采取的行动是跟他的权柄、跟他的地位有关。 Anda tidak dapat menjadi yang maha kuasa karena maha kuasa adalah posisi yang hanya dimiliki oleh satu, yaitu Allah yang maha kuasa. 你不能够成为全能者，因为全能者只有一位，就是我们独一的真神。 Anda tidak dapat bertindak dalam kemahakuasaan Allah 你不能够以上帝的权来采取行动， karena kemahakuasaan Allah hanya dimiliki oleh Allah. 因为上帝的权能呢，只有上帝所拥有。 Tapi Anda dapat belajar dari karakter Allah yang maha kasih. 但是你能够从上帝的属性中来学习。 Lalu menerima kasih Allah 如果你接受上帝的爱， dan belajar mengasihi sesama. 那你就学习怎么样去爱人。 Nah itulah yang disebut dengan peniru-peniru atau pencontoh-pencontoh Allah. 这个就被称为上帝的效法者，或者是上帝的遵从者。 Itulah yang dikatakan dalam Efesus 5, 就是以 ayat yang ketiga. 有时候说 Ayat yang kedua. 2节3节， Di dalam ayat yang kedua, saudara sekalian. 在第2节里面， Maka firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. 也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们死了自己。 Karakter apa lagi? 还有什么属性呢？ Dalam Efesus 5 ayat yang ketiga. 在以弗所5章第3节， Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 至于淫乱并一切污秽或者是贪婪，在你们中间连体都不合，方合圣徒的体统。 Bagian ini bicara tentang karakter Allah yang kudus. 在这边是谈到有关上帝那个圣洁的属性。 Kita belajar tentang karakter Allah yang kudus, lalu belajar hidup kudus di tengah dunia. 而且这上帝的这个圣洁的属性呢，在使我们过圣洁的生活。 Itulah yang disebut dengan peniru-peniru atau pencontoh-pencontoh Allah atau penurut-penurut Allah. 这个就被称为上帝的效法者，是上帝的遵从者。 Dalam ayat yang ke-8, 在第8节， memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。 Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 行事为人就当像光明的子女。 Saudara, ini bicara tentang karakter Allah yang adalah terang. 这个谈到上帝有关光的属性， Terang itu adalah gambaran tentang karakter Allah yang adalah kebenaran. 这个光的代表上帝公义这个真理的属性。 Kebenaran itu dipancarkan. 这个公义呢被彰显出来， Kebenaran itu menelanjangi kegelapan atau kesalahan manusia. 这个义呢，公义呢就是彰显那些把这个黑暗的表露出来。 Maka saudara sekalian, menjadi penurut-penurut Allah dalam hal ini adalah hidup dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran Allah bagi sesama. 前面所用的是我们上帝的效法者呢，我们就活在真理中，把上帝的真理表现出来。 Maka saudara sekalian, 弟兄姐妹们， belajarlah dari karakter Allah dan jadikan Allah teladanmu untuk pertumbuhan imanmu di tengah dunia ini. 让我们能够效法我们上帝的属性呢，让我们能够信心能够成长。 Yang terakhir, 最后一点， mengapa dipilih kata peniru? 为什么在这边说选择说是效法者呢？ Mengapa tidak dikatakan jadilah orang-orang yang taat kepada Allah? 为不说成为一个顺服上帝的人呢？ Saudara, manusia itu atau perilaku manusia itu kebanyakan dipelajari dari meniru. 人的一静一动是通过模仿。 Ada seorang yang bernama Albert Bandura. 有个人名叫 Albert Bandura。 Saudara, Albert Bandura adalah ahli dalam psikologi yang sangat terkenal. 这个 Albert Bandura 是个很著名的社会学家。 Teorinya yang terkenal adalah tentang social learning theory atau teori pembelajaran sosial. 他有这个一个理论，就是这个学习这个社会的这个理论。 Bandura
menyatakan bahwa ketika seseorang itu meniru, prosesnya itu yang terjadi adalah yang pertama adalah attention. 啊，门路上说，当一个人有效法这个过程的时候，第一个步骤就是关注。 Tadi Lauser Rebecca memimpin lagu di tempat ini. 那刚才雷贝卡传道在这带领崇拜 Kalau Lauser Rebecca yang pimpin lagu nyanyi rasanya asik sekali. 啊，如果雷贝卡传道带领唱诗呢，让我们感觉到很喜乐， Menurut saya bagus, 在我看好， maka menjadi perhatian saya. 成为我关注点。 Tapi kalau tidak bagus, 如果不好的话呢， tidak jadi perhatian saya, bukan? 也不成为我的关注点。 Kalau bagus jadi perhatian saya. 如果是好呢， Saya 成 pelajari 关注 apa 点 yang bagusnya. 我学习它的好的方 Lalu 面 kemudian saya rekam dalam pikiran dan hati saya. 啊，我的心呢，我的脑子把它 Yaitu retention 录起来，这个叫做 retention Dari memperhatikan, lalu menyimpan di dalam kepala pikiran kita. 啊，我初期就是关注，然后把这个印象留在我们脑海中。 Nanti suatu hari, 有一天， kalau saya memimpin jadi liturgis di tempat ini, 如果在此成为一个领唱的 maka apa yang telah saya ingat dalam pikiran saya, 啊，在我脑海中的这个印象呢， lalu kemudian saya lakukan, 我就把它醒出来， itu namanya production. 这个叫做 production。 Sehingga kemudian yang terjadi adalah tanpa sadar atau sadar, saya jadi mirip sama Lauser Rebecca waktu memimpin pujian. 有意无意之中呢，我就跟这个 Rebecca 传道相似。 Dan kalau selesai saya memimpin pujian, lalu saudara berkata, bagus Musa. 如果我带你唱诗啊，结束以后人赞 Itu 美说好， namanya dalam istilah psikologi adalah imbalan. 这个心理照心理学是这个是回报 Jadi satu dorongan untuk mengatakan ini betul bagus. Ada sesuatu yang saya nikmati dengan pujian itu. 啊，这个是个推动力呢，只要有人能够赞美我领唱， Maka saya akan mengulangi lagi. 一次我要再重复， Mengulangi proses meniru itu lagi. 我再重复这个模仿的过程 Jadi saudara itulah proses di dalam seseorang meniru. 啊，就是一个人在笑话之中的一个过程 Maka sekarang bayangkan ketika seseorang hidup di kota Efesus. 啊。我们想象一个人活在这个以弗所城 Saudara, seperti yang saya sampaikan di bulan lalu, bahwa kota Efesus itu memiliki satu bangunan yang ikonik, yang sangat besar dan terkenal, yaitu kuil Dewi Artemis. 啊。上个月我曾经说过呢，在以弗所城有一个非常标志性的建筑物，就是亚低米神庙。 Saudara, dari berbagai sudut kota, orang akan bisa melihat kuil yang begitu besar. 从城市的各个角落，人们能够看到这个很大的、壮观的这个亚低米神庙。 Kuil Dewi Artemis, saudara, adalah tempat di mana orang-orang memuja, menyembah Dewi Artemis. 这个神庙呢，是人们膜拜亚德米神明的地方。 Cara menyembahnya bagaimana? 他们膜拜的方式如何呢？ Selain memberikan persembahan, 如果我们要把这个供物献上 maka proses penyembahannya juga dilakukan dalam bentuk berzinahan. 啊，就献供的时候，他们是用淫乱的方式来 Karena 献 Dewi 献。 Artemis adalah Dewi kesuburan. 因为这亚德米神明是被称为是昌盛的女神。 Maka di kuil itu disediakan pelacur-pelacur bakti untuk memenuhi kebutuhan penyembahan yang seperti itu. 啊，在这个庙里面就有提供许多的子女呢，用来进行他们的膜拜。 Saudara bayangkan kalau saudara tinggal di kota Efesus. 那想象如果你住在以弗所 Saudara 城， melihat begitu banyak orang berduyun-duyun bahkan dari kota lain datang untuk penyembahan seperti itu. 我们看到许多人是从城外来去膜拜这个亚地米。 Dan jangan lupa, 不要忘记， di kuil ini 在这个庙里 juga disimpan banyak harta. Orang menyimpan harta, menjadikan kuil ini menjadi bank. 有人们存他们的财富在其中呢，把这个庙当作是银库。 Masih ingat? 还 Bulan 记得 lalu saya jelaskan, 上个月我有讲 kuil 述 Dewi Artemis ini di bawahnya menjadi tempat penyimpanan harta yang begitu besar. 啊，这个亚地米神庙的下面呢，存了许多的财宝。 Transaksi perbankan di Asia Kecil itu pusatnya adalah di kuil Artemis ini. 这个神庙呢，成为小亚细亚呢这个的金融纽数。 Maka saudara akan melihat 我们能够看到， bahwa orang yang menyembah Dewi Artemis, 一个拜亚德米神明的人， menyembahnya dengan cara berzina, 他们就在那边犯淫乱， bersenang-senang di sana. 在那边欢喜快乐， Tapi dapat berkat, 他们得到祝福， ada uang di sana.
有钱在哪里？ Saudara sekalian, apa yang saudara bayangkan? 你怎么想象呢？ Yang pertama adalah atensi. 你的注意力， Lalu kemudian masuk ke dalam pikiran saudara, retensi. 那进到你的脑海中成为印象， Lalu kemudian tanpa sadar bisa meniru. 这个印象就把它表现出来。 Apalagi kalau ternyata dengan melakukan itu semua dapat imbalan, dapat keuntungan. 如果你表现出来的时候呢，你得到这个利润的话呢， Jadi pertanyaannya adalah, 提问是 lebih mudah mana hidup di kota Efesus ini? Menjadi seorang Kristen yang saleh atau meniru masyarakat Efesus yang berdosa? 在以弗所城生活的人呢，更容易去效法这个上虔诚呢，还是更容易去效法这个以弗所的罪行呢？ Saya yakin saudara berkata sama, yaitu lebih mudah meniru menjadi orang yang berdosa. 那可能你我都是同一个见解，是跟从这个以弗所的这个罪行更容易。 Karena itu yang nyata di sekitar saudara. 这个在我们现实中是非常明显的。 Bagaimana hidup di kota modern di Jakarta dan dunia modern hari ini? 那这个我们说在耶加岛或者世界的摩登城市当中又如何呢？ Saudara, dunia modern hari ini menyembah materi. 因为摩登的世界今天是崇拜物质， Harta itu adalah power. 财富就是权势， Setiap orang ingin punya harta. 每个人要有很 Karena 多的 melalui 财富， harta saudara dapat membeli apa saja. 通过这个财富，钱财能够买所有的东西。 Yang kedua adalah kesenangan. 第二是这个欢乐， Makanya orang suka kesenangan, disebut hedonisme. Foya-foya, menikmati kesenangan dunia. 人喜欢这个欢乐，就是成为这个享乐主义者。 Dan itu adalah dewa yang disembah hari ini, bukan? Tanpa sadar. 结果这个无意中，我们所膜拜的神明， Demi uang dan demi kesenangan hidup, orang rela bahkan melakukan kejahatan. 人为了享受，为了钱财呢，他们宁愿去犯罪行恶。 Saudara, itulah sebabnya saudara sekalian firman Tuhan mengingatkan. 弟兄姐妹，因此上帝的道提醒我们， Tetapi percabulan dan rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. 至于淫乱并一切误会或是贪婪，在你们中间连提都不可。 Firman Tuhan mengingatkan harus dilepas kebiasaan meniru kehidupan yang berdosa itu. 上帝提醒我们呢，我们要放弃那些模仿这个罪恶的这个行径， Bahkan dikatakan disebut saja pun jangan. 甚至告诉我们连提都不可。 Nanti kalau dalam ayat 12 saudara juga menemukan nasihat yang sama. 说这我们发现同样的教导。 Ketika dikatakan dalam ayat 11 jangan melakukan perbuatan kegelapan, maka ayat 12 dikatakan menyebut saja pun jangan. 因为他们暗中所行的，就是提起来是可耻的。 Saudara jangan membiasakan diri untuk melakukan, jangan membiasakan diri untuk memikirkan, bahkan menyebut hal-hal yang buruk yang biasa dilakukan oleh orang yang berdosa. 我们不要习惯于行那些罪人所犯的恶，连提都不可以提。 Lalu mari meniru apa yang seharusnya. 让我们来效法我们应该效法的吧。 Menjadikan Allah, karakter Allah, menjadi peta dan teladan hidup kita. Untuk kita belajar, meniru, bertumbuh dari hari ke hari. 让我们效法主呢完美的这个属性呢，能够成为我们成长的一个动力。 Itulah poin terakhir kita. 这个就是上帝道所教导我们， Ikuti teladan karakter Allah. 让我们能够效法上帝的属性， Supaya kita dapat melepaskan diri dari kebiasaan meniru orang yang berdosa. 让我们能够脱离我们一般上喜欢效法那些罪人的这个行为。 Jadi meniru diganti dengan meniru. Bahasa Mandarinnya bagaimana? Meniru diganti dengan meniru. Artinya meniru yang berdosa diganti dengan meniru Allah yang Maha Kudus. 我们是以来效法上帝的完美的属性来代替我们效法那些罪人的这个罪行。 Itulah sebabnya saya suka apa yang ditulis oleh John MacArthur tadi. The whole of the Christian life is the reproduction
of godliness as seen in the person of Christ. Seluruh kehidupan Kristen adalah reproduksi kesalehan seperti yang terlihat dalam pribadi Kristus. John MacArthur 这样说呢，我们基督徒所有的生活层面呢，哪些是表现出基督这个位格的虔诚。Saudara, suatu hari Jenderal Yunani yang terkenal Alexander Agung menemui ada prajuritnya yang pengecut. 有一次呢，这个亚历山大大帝呢，他发现到他有一个士兵很胆怯。Biasanya, saudara sekalian, kalau ada yang pengecut langsung dibunuh. 一般就普通呢，如果有这个胆小的士兵，他把他杀掉。Tapi hari itu Alexander Agung lagi baik. 这一天刚刚好，这个亚历山大帝情绪好， Dia panggil prajurit itu. 他把那个士兵叫过来， Dia tanya kepada prajurit itu, 他就问那个士兵 siapa namamu? 你的名字叫什么？ Prajurit itu menjawab, nama saya Alexander. 士兵说：“我的名字叫亚历山大。” Lebih marah lagi Alexander Agung. 大帝呢更加的这个生气 Ini，orang pakai nama dia, 这个人用他的名字， tapi pengecut. 但是是胆小鬼。 Padahal Alexander Agung terkenal sebagai jenderal yang berani. 亚历山大大帝是一个勇敢的将军。 Tapi hari itu Alexander Agung lagi baik. 那一天他情绪好， Dia berkata demikian, 他这样说 tanggalkan sifatmu yang pengecut. 你要脱离你那胆小的这个性格， Atau tanggalkan namamu. 或者是把你的这个名字去掉。 Maksudnya begini, saudara. 意思是说， Kalau kamu pengecut 如果你胆小的话， dan tetap mau jadi pengecut, 人就要成为胆小鬼的 kamu 话， tidak layak pakai nama seperti nama saya. 你不配用好像我这 Itu 样的名 merusak 字， nama. 你要改变你的名字。 Saudara, puji Tuhan, Tuhan tidak berkata demikian kepada kita. 弟兄姐妹，感谢主，上帝没有对我们这样说。 Ketika Tuhan, firman Tuhan berkata, jadilah penurut-penurut Allah. 当上帝到说我们要效法我们上帝的时候， Firman Tuhan tidak mengatakan, kalau tidak mau jadi penurut Allah, lepas statusmu sebagai anak-anak Allah. 他没有说呢，如果你不要效法上帝呢，你就把你的上帝儿女的身份把它放弃，没有这样说。 Kenapa? 什么原因呢？ Karena Tuhan optimis. 因为主非常的乐观。 Saudara dan saya, 你我， engkau pasti dapat menjadi penurut-penurut Allah. 你肯定能够成为上帝的尊从子， Karena di dalam diri kita ada gambar Allah 因为在我们身上有上帝的形 yang 象， sedang terus-menerus dipulihkan. 一步一步的被更新。 Mari melatih diri 让我们操练我们自己， menjadi anak-anak Tuhan yang taat. 能够成为有能力的上帝的儿女， Jadilah penurut-penurut Allah. 让我们能够成为上帝的效法子。 Mari berdoa. 我们低头 Bapa 祷 kami 告 dalam surga, 我们在天上的父， mohon hikmat berkat Tuhan, 感谢你的祝福我， supaya kami boleh mengarahkan hati dan hidup iman kami kepada Tuhan. 让我们的信心能够朝向你， Menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam hidup kami. 你能够成为我们生活中的典范， Melatih diri kami untuk belajar mengikuti teladan Allah. 操练我们能够效法你的属性， Mendisiplin diri 能够操练自己， untuk tidak mengikuti atau meniru manusia yang berdosa. 不效法那些犯罪的人。 Tuhan teguhkan tekad dan iman kami. 主啊，给我们这样的决心， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们如此祈求， Amin. 阿门。 Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福我们大家。